أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gemerul Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi yang saya kasihi sahabat takbiran Gemerul Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Syukur alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada kita dan memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan kita sentiasa di kalangan orang yang sentiasa mencari-cari majlis ilmu dan sentiasa orang yang sentiasa menambahkan ilmu serta menambahkan amalannya dan juga
Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menjadi orang yang menyampaikan ilmu. Jadi pada petang ini kita sambung masih lagi dalam perbincangan hadis yang ke-23, iaitu setiap kebaikan adalah sedekah. Yang mana dalam perbincangan petikan hadis iaitu at-tuhuru syatrul iman. Masih lagi dalam perbincangan bersuci. Jadi pada petang ini kita masuk pada satu perkara, ialah tentang bersuci. Bersuci itu adalah salah satu daripada amanah. Bersuci itu adalah amanah. Imam Ibnu Majah rahmatullahi alaih telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ada'ul amanati kaffaratun lima bainahunna." Qila wa ma ada'ul amanah? Qala al-ghuslu minal janabati fa inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Iaitu as-salawatul khamsu, iaitu salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, iaitu dari Jumaat sehingga ke Jumaat yang mendatang. Kemudian menunaikan amanah. Kesemuanya iaitu setiap kali kita solat 5 waktu, dan juga setiap kali kita solat Jumaat sehingga datangnya Jumaat yang akan datang. Dan juga yang ketiga ialah menunaikan amanah. Maka kesemuanya ini kaffaratun, adalah penghapus dosa. Penghapus dosa. Lima bainahunna, penghapus dosa di antara yang berlaku di antaranya. Maknanya antara solat dengan satu solat. Antara Jumaat dengan satu Jumaat. Maknanya solat Jumaat sehinggalah Jumaat yang akan datang. Dan juga menunaikan amanah daripada mula sampailah habis. Maka kesemuanya itu adalah penghapus dosa. Dan apa sahaja dosa yang berlaku di antara kedua-duanya, di antara satu solat dengan satu solat, Jumaat dengan satu Jumaat, maka itu adalah penghapus dosa. Maksudnya amalan tersebut adalah penghapus dosa. Yang dimaksudkan dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksudkan itu adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana sebelum ini telah pun dijelaskan tentang kalau dosa besar mesti didahulukan dengan mana dia tidak akan terampun kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disertai dengan syarat-syaratnya. Jadi selain daripada dosa-dosa besar, ialah dosa-dosa kecil, maka dosa akan terampun dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Seperti mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Setiap amalan-amalan kebaikan akan menghapus dosa-dosa amalan keburukan. Begitulah juga amalan yang disebutkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang baru dibacakan tadi, iaitu antara solat 5 waktu, antara solat dengan satu solat yang lain, itu solat 5 waktu lah. Main Jumaat sehinggalah datangnya Jumaat yang lain. Dan menunaikan amanah itu adalah penghapus dosa. Maka Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma adaul amanah?" Apakah yang dimaksudkan dengan menunaikan amanah itu?
Apakah maksud amanah yang kata tunaikan amanah tu yang menjadi sebab penghapus dosa? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ghuslu minal janabah, iaitu mandi janabah, mandi junub. Mandi junub. Fa inna tahta kulli sya'ratin, kerana apa? Kerana apa mandi junub itu adalah amanah. Menunaikan mandi junub itu adalah satu amanah. Fa inna tahta kulli sya'ratin, kerana sesungguhnya pada setiap bulu, di bawah setiap helaian rambut ataupun setiap helaian bulu ada junubnya. Janabah ada junubnya. Yakni apabila seseorang itu berjunub, maka junubnya itu pada keseluruhan anggotanya, keseluruhan jasadnya ada junub, ada janabah. Jadi kalau mandi, mestilah air tadi meratai pada keseluruhannya. Mana mesti kena basuh sampai habis. Hatta jangan dia tinggalkan sedikit pun tempat yang mana tidak terkena air. Nanti mesti kena rata lah airnya. Jadi sebab tu maka menunaikan untuk mandi tersebut dengan penuh hati-hati, penuh teliti, maka dia kena mandi dengan betul, dengan mengikut aturan-aturan yang betul. Barulah basuhan tadi rata. Maka itu yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan amanah. Daripada hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda yang bermaksud fa inna Allah lam ya'tamin, fa inna Allah lam ya'tamin ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah mengamanahkan kepada anak Adam, mana dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, kata Allah Ta'ala tak pernah amanahkan kepada individu anak Adam ke atas mengamanahkan sesuatu pun daripada agamanya selain daripada mandi junub. Mana kalau bab lain, kalau yang berkaitan dengan hukukul ibad, berkaitan dengan hukukul ibad, maka ia memang kita nampaklah amanahnya itu. Ada dari sudut penjagaan, memelihara maruah orang lain, memelihara harta, benda dan sebagainya. Dari segi muamalat, amanah itu zahir. Tetapi ada satu amanah yang Allah Ta'ala sendiri amanahkan itu kepada diri dia. Mana tidak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala amanahkan kepada anak Adam daripada agama yang ada pada diri seseorang itu, melainkan mandi wajib. Ghairaha, mana ghairah janabah. Ghairah al-ghusla minal janabah. Maknanya yang Allah Ta'ala amanahkan pada setiap orang adalah mandi junub. Kerana apa? Ini adalah kerana hadas adalah sesuatu perkara yang maknawi. Hadas ni dia memang satu benda yang tak zahir lah. Hadas. Sama ada seorang tu dia berhadas. Kalau berhadas kecil, mama ada. Mana dia kerana hadas itu adalah satu benda yang maknawi. Memang benda yang kita tak boleh nak tahu. Hadas tu macam mana bentuk dia. Dia tidak ada bentuk. Dia tidak ada fizikalnya. Kalau satu orang tu dia buang air kecil. Itu buang air kecil. Hadasnya di mana? Tak nampak. Satu orang tu dia kentut dan sebagainya. Mana hadasnya tu kat mana? Dari satu benda tu dia adalah benda yang maknawi. Benda yang orang kata amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Benda yang kita tak boleh nak tahu bentuk dia macam mana. Jadi
Hadas ni satu benda yang maknawi, yang ada pada badan dan tidak diketahui melainkan oleh Allah Ta'ala dan empunya diri. Maknanya yang tahu satu orang tadi berhadas diri sendiri dengan Allah Ta'ala je. Kalau orang lain tak tahu. Orang lain tu tak tahu. Contoh kalau macam hadas besar, tak satu orang pun. Satu orang pun takkan tahu dia ni, seorang ni dia hadas besar. Melainkan kalau dia bagi tahu pada orang. Kalau dia tak bagi tahu, satu orang pun tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu dan diri dia je tahu. Yang dia ni berhadas besar. Sebab apa? Hadas ni satu benda yang tak boleh nak dizahirkan dia punya fizikal dia, tak ada. Sebab dia maknawi. Hadas ini tidak akan terangkat, tidak akan hilang, melainkan dengan perbuatan dan niatnya. Hadas ni dia tak akan hilang, melainkan dengan kena mandi. Mandi dan mesti ada niat mandinya. Kalau kita mandi saja tanpa niat, tak terangkat juga hadas ni. Walaupun kita mandi, tapi tak ada niat nak mengangkat hadas besar. Maka mandi tu, mandi je. Walaupun dah rata air tadi pada keseluruhan badan, tetapi niatnya tak ada. Bila niat tak ada, tak sah lah. Jadi, mesti dia ada perbuatan mandi tadi dan mesti ada niat dia. Kebiasaannya perbuatan mandi ini tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Kalau orang tu dia mandi hadas, mana tak ada siapa pun yang boleh tahu dia ni mandi hadas ke mandi harus. Mandi wajib ke mandi sunat. Seorang pun takkan tahu. Sebab apa? Dia mandi tu dan dia niat benda tu dalam hati. Memang takkan ada satu orang pun tahu dia ni mandi hadas besar ke ataupun mandi sunat. Mana tak ada orang yang boleh lihat. Sebagaimana niat juga adalah satu benda yang tersembunyi. Jadi mandi, orang tu mandi pun tak boleh tak tahu. Dia tu mandi wajib ke mandi sunat, tak boleh tak tahu. Oleh kerana itulah menghilangkan atau mengangkat hadas dengan bersuci, ini taharah, adalah daripada menunaikan amanah. Maknanya satu orang tadi, dia amanah dengan diri dia kepada Allah Ta'ala. Maka dia akan mandi dengan betul-betul. Satu dia niat dia, dan dia akan ratakan ratakan air pada keseluruhan badan dia. Dan seorang pun takkan tahu. Perbuatan dia. Sebab benda tu dalam bilik mandi dan orang pun tak tahu dia mandi tu mandi apa. Jadi satu orang yang nak mengangkat hadas besar, dan kalau dia jadi imam pun, orang takkan tahu. Kalau dia jadi imam, kalau dia tak mandi hadas, orang pun takkan tahu. Jadi sebab itulah jadi dia tu sendiri, empunya diri itu sendiri yang tahu dia ni dah mandi, dia dah mengangkat hadas ataupun tidak. Jadi orang tu kalau dia dah mengangkat, kalau dia tak mengangkat hadas, dia tak bolehlah semayang. Dia tak mandi wajib, dia tak bolehlah semayang. Jadi kalau dia semayang, seolah dia tidak amanah pada diri dia. Sebab dia tak mandi wajib lagi. Dia tak mandi janabah lagi. Sebab tu dia kata mengangkat hadas dengan bersuci ialah sebahagian daripada menunaikan amanah. Okay, wallahu a'lam. Okay. Kemudian di sini dari sudut tuhur itu, bersuci itu, termasuklah juga dalam kita sebahagian daripada keimanan juga adalah kesucian dari sudut hati, sudut rohani. Kebersihan lahiriah itu kebersihan zahir, tidak akan bermakna sekiranya tidak disertai oleh kebersihan maknawi. Maknanya kalau luar bagus, bersih dan sebagainya, maka kalau dalam hatinya ada syirik, dalam hatinya ada sifat riak, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya, maka oleh kerana kekotoran yang ada dalam hati tersebut tidak dibersihkan, walaupun zahir dari sudut fizikalnya bersih, tapi dalamannya tak bersih, maka ini tidak akan ada makna lah. Tidak akan bermakna. Mungkin dia solat, mungkin kalau dia ada sifat riak dan sebagainya, semuanya itu sebenarnya adalah pecahan daripada sifat syirik. Ada sifat
syirik dalam hati. Jadi kalau ada sedikit kesyirikan dalam hati, maka bagaimana amalan-amalan yang dia buat nak diterima oleh Allah Ta'ala? Maka oleh kerana itu, di samping kita mengusahakan kebersihan zahir, maka begitu juga kita kena menyucikan batin kita daripada sifat-sifat mazmumah. Oleh kerana itu, semestinya kebersihan tubuh badan disertai dengan kesucian hati. Mesti kita kena sucikan hati kita daripada sifat-sifat buruk. Ketulusan niat, mesti ada ketulusan niat. Mana niat kita yang dalam kita nak melaksanakan ibadat, nak melaksanakan sembahyang, mesti kena ada niat yang ikhlas. Mesti niat kita itu hanya kerana untuk dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Bukan kerana supaya nak dengar pujian daripada manusia. Maka kesemua perkara tersebut akan menyebabkan kurangnya ataupun tidak diterimanya amalan kita. Oleh kerana itu perlu kena ada ketulusan niat. Mana kesahihan matlamat. Iaitu kita kena ada tujuan yang betul. Tujuan dalam amalan kita, tujuan yang betul. Barulah akan ada penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan tadi dibuat dengan penuh tertib. Kelurusan amalan, amalan tadi dibuat dengan penuh disiplin dan tertibnya, mengikut aturan yang ditetapkan oleh agama. Mesti ada kelurusan amalan, dan amalan tadi buat dengan istiqamah, mesti dilaksanakan dengan betul. Kata mesti pada sihhatul qasd wa istiqamatul amal. Mana amalan tadi mesti istiqamah lah, mesti dibuat secara berterusan. Barulah amalan tadi akan datangnya keikhlasan. Bahkan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih telah menafsirkan at-tuhur di dalam hadis. At-tuhur di dalam hadis tersebut bi taharatil qalbi, dengan kesucian hati. Maknanya at-tuhuru syatrul iman. Maknanya ialah kebersihan hati itu adalah sebahagian daripada iman. Itu daripada sifat apa? Minal ghul. Daripada sifat khianat, hasad, dan juga sifat dengki dan segala penyakit-penyakit hati. Mesti kena sucikan hati daripada segala perkara tersebut. Kerana apa? Kerana iman. Kata li'annal iman yatimmu bidzalika. Kerana iman itu akan menjadi sempurna dengan dengan perkara demikian. Ini dengan kesucian hati. Dan beliau juga, yakni Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih juga menafsirkan dengan meninggalkan maksiat dan dosa, iaitu kesucian hati itu ialah dengan meninggalkan maksiat dan dosa. Kerana apa? Dengan maksiat akan menyebabkan hati kita berkarat. Dengan maksiat akan menyebabkan hati kita menjadi hitam. Oleh kerana itu, dengan kita menyucikan hati dengan melaksanakan amalan-amalan akan menyebabkan hati kita bercahaya-cahaya dan juga menyebabkan amalan kita sempurna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menceritakan kata-kata kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala menyifatkan keadaan kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala ketika mana Allah Ta'ala menceritakan kata-kata kaum Nabi Lut semasa mereka menyifatkan betapa jauhnya Nabi Lut dan keluarganya daripada perbuatan terkutuk. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, innahum unasun yatatahharun. Sungguhnya mereka itu adalah manusia-manusia, itu orang-orang yang mendakwa mensucikan diri.
Jadi Allah Ta'ala bagi tahu apa yang mana Nabi Lut itu jauh daripada perbuatan yang terkutuk. Itu Allah Ta'ala, mereka ni adalah orang yang menyucikan diri. Bila satu orang tadi dia usaha untuk sucikan diri, maka secara tak langsung akan terjauhnya mereka daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Wallahu Ta'ala a'lam. Okey. Kemudian masuk pada petikan hadis yang seterusnya, iaitu apa? Iaitu Nabi SAW menyebutkan walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Jadi di sini menunjuk apa, baginda sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita untuk sentiasa kita berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya untuk menggambarkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala ialah dengan memperbanyakkan zikir kepadanya. Iaitu nak menunjukkan satu orang tadi dia sentiasa bersyukur kepada Allah ialah dengan cara sentiasa lidah kita, hati kita menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala perkara yang menyamai makhluk. Dan juga sentiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita banyakkan berzikir, maka itu akan menunjukkan kita ni satu orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih lagi bima warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min siyaghin wa alfazin. Dan terutamanya apabila kita nak berzikir, maka berzikirlah dengan perkataan dan juga lafaz yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita nak berzikir, bagusnya kita guna lafaz yang warid daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita dan juga antara perkataan-perkataan yang kata yang warid ataupun lafaz yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana subhanallah, alhamdulillah, maka ini lafaz-lafaz inilah yang akan menyebabkan dia lebih memberi kesan kepada hati kita. Jadi antara lafaz-lafaznya seperti mana subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan banyak lagi lafaz yang warid daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka itu semua adalah bentuk-bentuk zikir yang lafaznya warid, lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamla'u thawabuhu kiffata mizanil a'malis salihah yaumal qiyamah. Yang mana pahala zikir ini akan memberatkan timbangan amalan kebaikan pada hari kiamat. Apabila kita banyak berzikir, maka banyaklah pahalanya dan bertambah beratlah timbangan kita pada hari kiamat. Timbangan amalan kita pada hari kiamat akan banyak dengan kita memperbanyakkan zikir dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sebab itu orang yang banyak berzikir akan tergolong di kalangan mereka yang terselamat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang yang sentiasa berzikir, hatinya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidahnya sentiasa mewiridkan zikir, kalimah-kalimah zikir, maka orang-orang ini akan tergolong di kalangan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga
orang yang sentiasa berzikir, maka Allah Ta'ala akan hampirkan diri dia dengan, Allah Ta'ala hampirkan orang tu dengan dirinya. Maknanya orang tu hampir. Maknanya maksud hampir ini, ada ulama mengatakan penghampiran itu, penghampiran maknanya rahmat Allah Ta'ala sentiasa akan kena pada dia. Rahmat Allah Ta'ala akan meliputi dirinya. Bila satu orang tadi sentiasa berzikir kepada Allah. Terutamanya jika puji-pujian itu disertai dengan penyucian, pembersihan, pengagungan dan pentauhidan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam puji-pujian itu, kata lebih-lebih lagi lah. Maknanya khususan, maknanya kalau kata yang lebih hampir kepada keselamatan dan hampirnya seseorang itu dengan Allah Ta'ala, bila mana lafaz puji-pujian itu adanya penyucian, adanya pembersihan, adanya pengagungan dan juga adanya tauhid, lafaz-lafaz tersebut, maka ia akan menyebabkan satu orang tadi lebih lagi terselamat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ini pahala alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillahi tamla'ani. Subhanallah dan alhamdulillah, ganjarannya memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan Imam Muslim dan lain-lainnya meriwayatkan dengan lafaz yang lain. Ada riwayat yang lain menyebutkan at-tasbihu wat-takbiru mil'us sama'i wal ard. Kata at-tasbih, lafaz tasbih. Mana kat sini tasbih itu merujuk kepada lafaz subhanallah. Takbir itu merujuk kepada lafaz Allahu Akbar. Samalah sebenarnya. Kat sini disebut tu lafaz alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Cuma dalam riwayat Imam Muslim, at-tasbihu wat-takbir. Jadi sebenarnya sama je. Sebab tasbih itu ialah mengucapkan subhanallah, takbir itu ialah mengucapkan Allahu Akbar. Maka pahalanya itu akan memenuhi langit dan bumi. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaihi pula, ialah wala ilaha illallahu laisa laha dunallahi hijabun hatta tasila ilaih. Ini ada tambahan lah, tambahan lafaz. Dan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah laisa laha dunallahi, tidak adalah yang menghalangnya, tidak adalah yang menghalangnya daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahala la ilaha illallah, pahala la ilaha illallah, dan juga tidak adalah sesuatu pun yang akan menyampaikannya, tidak ada satu pun yang boleh halang dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang sentiasa berzikir, orang yang sentiasa menyucikan, mentauhidkan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis diriwayatkan tentang kelebihan keempat perkataan ini. Ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kat sini dalam riwayat yang pertama alhamdulillah dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Riwayat yang Imam Muslim subhanallah dengan Allahu Akbar. Dan riwayat Imam Tirmizi ada lafaz la ilaha illallah. Maka keempat perkataan ini banyak hadis yang riwayatkan tentang kelebihannya. Dalam Musnad Imam Ahmad rahmatullahi alaih, daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Daripada Nabi SAW, baginda SAW sabda, kata, Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih 4 perkataan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 perkataan. Faman qala subhanallah, kutibat lahu 20 hasanatan, wa huttat anhu 20 sayyi'atan, wa man qala Allahu akbar mithlu dhalika, wa man qala la ilaha illallah mithlu dhalika, wa man qala alhamdulillahi mithlu dhalika, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutibat lahu 30 hasanatan wa huttat anhu 30 sayyi'atan. Kata sesiapa yang mengucapkan subhanallah akan ditulis baginya 20 kebajikan dan digugurkan daripadanya 20 kejahatan. Ini satu lafaz. Itu lafaz 20 kebajikan, 20 kejahatan dihapuskan. Sesiapa yang mengucapkan Allahu Akbar, dia mendapat demikian juga. Maknanya 20 kebajikan dihapuskan 20 kejahatan. Sesiapa yang mengucapkan La ilaha illallah, dia mendapat demikian juga. Samalah juga. Dan sesiapa yang mengucapkan Alhamdulillah, dia mendapat demikian juga. Maksudnya kat sini, setiap lafaz itu ada 20 kebajikan dan juga dihapuskan 20 keburukan. Jadi kalau kita ucap sebanyak-banyaknya, berapa banyak pahala kebajikan yang kita dapat, berapa banyak keburukan yang akan terhapus. Sesiapa yang berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin min kibali nafsihi, dengan dirinya sendiri, dengan sendirinya, maknanya dengan diri dia, mengucapkan daripada dirinya. Min kibali nafsihi menunjuk, antara maksud dia ialah min kibali nafsihi ialah dia mengucapkan alhamdulillah itu dengan ikhlas. Maka akan ditulis baginya 30 kebajikan dan juga dihapuskan 30 kejahatan. Jadi banyak sebenarnya Allah Ta'ala bagi rahmat kepada manusia. Dengan kita berzikir pun telah banyaklah pahala yang Allah Ta'ala bagi. Banyaklah keburukan akan terhapus. Dengan kita mewiridkan zikir-zikir, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita berzikir, menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata, oleh itu, sesiapa yang mengucapkan perkataan di atas dengan lidahnya. Mana ucap dengan melafazkan perkataan tersebut dalam keadaan percaya. Dalam keadaan dia percaya dan beriman. Maknanya dalam keadaan dia yakin dengan ucapan yang diucapkan itu. Dan yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan jiwa. Maknanya dia mengucapkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Istihdar. Dia menghadirkan pengertiannya dalam pemikiran dan akalnya. Maknanya setiap lafaz tadi dihadirkan dalam hati. Maknanya kalau kita mengucapkan Subhanallah, maka dalam hati juga akan merasakan sucinya Allah Ta'ala itu daripada daripada sifat-sifat makhluk. Sucinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk yang disifatkan oleh orang kafir. Mana Allah Ta'ala itu maha suci. Maha suci daripada segala perkara-perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka maknanya
Dan begitu juga kita bila kita ucap Alhamdulillah, kita mengucapkan segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala. Maka begitu juga perlu ada menghadirkan makna-makna pujian itu dalam hati kita. Barulah setiap lafaz yang kita sebut akan beri kesan pada diri kita dan seterusnya akan mendapat ganjaran yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesungguhnya dia mendapat pahala yang banyak. Buat dengan sempurna, dapatlah pahala yang begitu banyak. Kata jika diukur dengan keluasan atau bentuk tertentu, nescaya ia memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Mana kalau kita mengucapkan sebanyak-banyaknya, mana pahala yang diberikan itu, bila banyak, kalau diukurkan banyaknya pahala itu, ia akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Sebab itulah dalam lafaz hadis tersebut, Alhamdulillahi, subhanallahi walhamdulillahi tamla'u. Tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Akan memenuhilah pahala ucapan-ucapan zikir yang diucapkan oleh seseorang itu memenuhi langit dan bumi. Imam Tirmizi dan menjadi tangga baginya, maknanya akan menjadi satu satu medium untuk dia menuju kepada darjat yang tinggi dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus samai hatta yufdiya ilal arshi majtanabatil kabair." Majtanabatil kabair. Ma qala 'abdun, tidaklah berkata oleh seseorang hamba, tidaklah mengucapkan oleh seseorang hamba la ilaha illallah. Tidaklah satu orang tu dia ucapkan la ilaha illallah mukhlishan, dengan penuh keikhlasan daripada hatinya, illa futihat lahu abwabus sama, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Bila satu orang tadi ucap la ilaha illallah dengan ikhlas, akan dibuka pintu-pintu langit. Maknanya amalan dia tadi akan melalui pintu-pintu langit tadi. Mana tidak ada hijab lah maknanya. Tidak ada hijab. Pintu langit itu terbuka untuk supaya wa yufdiya hatta yufdiya ilal arshi. Sehinggalah dia dapat sampai ke arash. Maknanya amalan dia tadi naik sampai ke arash Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertahan. Tapi syarat dia majtanabatil kabair. Selama mana dia menjauhi dosa besar. Selagi mana dia mengelakkan diri dia daripada melakukan dosa besar, setiap amalan dia akan naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya selagi mana dia tak melakukan dosa besar. Bila dia melakukan dosa besar, akan ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nak buka hijab tu ialah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat, Allah Taala terima taubat kita, maka amalan kita yang kita buat akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maksud perkataan arash. Dan di sini kat sini disebut hatta yufdiya ilal arshi, sampai ke arash. Maka maksud daripada perkataan arash ini saqaful firdaus. Saqaful firdausil a'la minal jannah. Maksud dan maksud arash yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah itu saqful firdaus, maknanya atap syurga firdaus yang tinggi. Syurga firdaus yang tertinggi, maka sebenarnya atap dia. Atap syurga firdaus, maknanya sampailah sampailah kepada dan sampailah dia punya mana darjat Allah Taala angkat darjat dia tu sampai syurga yang tertinggi.
Sesiapa yang dapat sampai kepadanya, maka dia telah mencapai darjat dan kedudukan yang paling tinggi. Mana amalan dia naik sampai sana, dan tempat dia pun Allah Ta'ala letak yang tertinggi. Bila mana satu orang tadi ucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Para ulama telah mengatakan bahawa keempat-empat kalimah ini adalah amal-amal soleh yang kekal faedahnya. Sebab tu antara tafsiran al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini kat sini ulama-ulama tafsir al-baqiyatus salihat adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini lafaz-lafaz inilah al-baqiyatus salihat, iaitu amal soleh yang akan kekallah pahalanya, akan kekallah faedahnya, sehinggalah satu orang tadi masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mana paling kurang kita zikirlah. Paling kurang kita banyakkan zikir yang 4 kalimah ini. Maknanya sekurang-kurangnya 100 kali pagi, 100 kali petang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 100 kali pagi, 100 kali petang. Maknanya itu ini dia punya ganjaran dia begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya amal soleh yang dibuat dengan lafaz-lafaz ini, mana akan kekallah dia punya faedah dan pahalanya. Kata harta benda, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak adalah perhiasan hidup di dunia. Maknanya kalau kita cari harta, kita usaha untuk dapat anak dan sebagainya, maka itu adalah sebenarnya adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Dan sedangkan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Maknanya kalaulah kita usaha untuk harta dunia sahaja, untuk kita membanyakkan keturunan kita tanpa kita buat amal-amal soleh, maka ianya tidak akan ada faedah. Tetapi dengan kita melaksanakan amal-amal soleh dan kita gunakan harta kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebenarnya yang akan menyebabkan kita ni dapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Dengan kita beramal untuk akhirat, itu lebih baik daripada seluruh harta dunia dan seisinya. Itulah amalan yang akan berkekalan. Dengan amalan zikir tasbihat, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itulah amalan yang akan berkekalan pahalanya, akan berkembang dan bertambah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ia lebih baik daripada harta, isteri dan anak pinak. Jadi jangan kita tenggelam dalam dunia sehingga kita lupa nak beramal. Bahkan bila kita beramal itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buat amal dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang betul, dengan cara yang betul, maka dia akan memberi faedah yang begitu besar untuk diri kita. Dan juga jangan lupa kita ajarkan amalan-amalan, zikir-zikir kepada keluarga kita. Mudah-mudahan dengan kita mengajarkan, ia menjadi jariah kita, amalan yang berterusan sampai hari kiamat. Walaupun kita dah meninggal dunia, tetapi apabila kita ada jariah kita tinggalkan, kita latih anak-anak kita untuk beramal, melakukan amal-amal agama, maka dengan kita menggalakkan mereka itu menjadi saham untuk kita, dan juga saham untuk kita ke akhirat. Maknanya buku amalan kita akan sentiasa
akan sentiasa terisi. Kita akan sentiasa mendapat pahala yang berterusan disebabkan adanya anak-anak kita, adanya orang lain yang kita ajarkan agama pada mereka. Mudah-mudahan dengan itulah sebagai saham kita ke akhirat, banyaknya amalan kita. Jadi orang yang sentiasa, orang yang buat amalan dan sentiasa ajak orang lain untuk buat amalan. Orang amal agama dan ajak orang lain untuk amal agama, maka pahalanya, bila orang lain dapat amal agama disebabkan dia, maka berapa banyak pahala yang dia akan dapat. Man dalla alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan seperti dia melakukan kebaikan. Jadi dan juga orang bila dia ajak orang buat kebaikan, orang tadi pun buat amal kebaikan, maka dia juga akan dapat pahala seperti mana orang yang buat kebaikan tersebut. Walaupun contoh dia sakit, dia sakit tak dapat beramal, tapi oleh kerana dia ni selalu ajak orang buat baik, pahala amalan kebaikan orang lain buat tadi, dia pun akan dapat pahala juga. Jadi kita jangan jangan kedekut ilmu daripada orang. Mana jangan kita kita sentiasa kita ada niat untuk sampaikan agama pada manusia. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita sampaikan pada orang lain akan menjadi jariah. Setiap amal kebaikan yang mereka buat, kita juga akan dapat sahamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk saya dan tuan-tuan perempuan yang ada dalam talian untuk kita sentiasa usaha untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kita belajar ilmu, amalkan ilmu, dan kita usaha untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, nak buka soalan ke macam mana? Boleh insyaAllah. Silakan jemaah kalau ada soalan. Kalau una soal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah SWT ni dia suka kita puji pujian dia ataupun kita sebut nama dia Ustaz. Sama ada macam kata kalau kita kata ya jazalah wa ikram ke dengan yang macam Ustaz cakap subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Apa dia yang mana yang lebih Allah SWT suka Ustaz? Okey saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay. Dalam zikir ni, apa sahaja zikir yang bentuknya memuji Allah Ta'ala, semuanya adalah sesuatu yang bagus. Maknanya apa sahaja lafaz yang warid daripada Al-Quran ataupun yang warid daripada hadis Nabi SAW, maka itulah yang terlebih afdal. Maknanya dari sudut afdaliat antara lafaz-lafaz tersebut, wallahu alam. Maknanya tapi kalau yang lebih utama ialah lafaz yang datangnya daripada Al-Quran ataupun lafaz yang datang daripada hadis-hadis Nabi SAW. Itulah, mana tak kisahlah apa sahaja lafaz, kalau ada riwayat daripada hadis Nabi SAW, itulah yang terlebih afdal. Jadi maknanya kalau kita lafaz ya zal jalali wal ikram, lafaz semuanya terdapat, maknanya semuanya ada warid daripada hadis. Ataupun kalau kita nak sebut nama Allah, nama Allah tersebut boleh kita lafaz Allah itu pun adalah lafaz yang afdal. Itulah seafdal nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah lafaz yang menyebabkan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya apa sahaja yang merujuk kepada zikir kepada Allah, apa sahaja lafaz yang merujuk kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah boleh. Wallahu a'lam. Baik, harap terjawab. Seterusnya ada soalan? Sila. So, tak ada? Tanda soalan? Belum tutup? Sila. Selama ni kita tahulah yang macam wuduk tu penting, tahara tu, mandi junub tu penting, tapi
tak adalah sampai tahu macam dia punya level tu, kunci kepada syurga, amanah semua. Kira bila baca hadis ni macam amazed lah juga kan. Cuma saya nak tanya berkenaan dengan related dengan yang sebelum ni punya kuliah lah, berkenaan dengan sifat iman. Boleh tak Ustaz cakap pasal sifat iman tu? Ya, antara sifat-sifat iman, dia adalah yang satunya orang yang jaga semayang. Tu panggil, itulah antara sifat iman. Jadi antara sifat iman, satunya dia adalah orang yang sentiasa berusaha untuk untuk memelihara agama. Maknanya dari sudut satu dari sudut nak memelihara iman itu adalah dengan memelihara amalan-amalan agama. Antaranya semayang lah. Orang yang jaga solat, maka dia adalah orang yang adanya sifat-sifat iman. Maknanya antara dan juga antara sifat iman, dia maknanya orang tu sentiasa menjaga amalan-amalan fardu. Orang tu dia ada sentiasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berusaha untuk bertaubat. Apabila dia sentiasa ada perasaan ingin bertaubat kepada Allah Taala. Dan juga sifat iman, dia dalam diri dia ada mahabbah. Mahabbah iaitu kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Dengan apa? Nak datangkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul ialah dengan sentiasa mengambil berat tentang perintah Allah Ta'ala dan juga mengambil berat dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sentiasa ada usaha untuk membela. Bila dah datang cinta pada Allah, cinta pada Rasul, maka akan datang sifat apa? Akan datang sifat mujahadah, dan juga akan datang sifat apa? Sifat suka akan membela agama. Akan datang sifat dia, sifat bila ada cinta, maka dia akan jadi pembela. Dan juga antara sifat-sifat iman, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ada sabar. Semua adalah sifat-sifat antara sifat-sifat iman. Maknanya, dan juga di sini disebutkan antara sifat iman yang sebelum ni ialah menjaga solat, dan dalam menjaga solat itu adalah menjaga wuduk. Oleh kerana itu sebab itulah wuduk itu dia antara sifat iman. Antara sifat iman. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik. Tak ada lagi soalan? Assalamualaikum. Okay, silakan last. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sejak kebelakangan ni banyak dipersoalkan tentang kewajipan yang wajib bagi wanita-wanita untuk semayang yang menutup aurat sepenuhnya daripada leher tu sampai ke ujung kaki, terutama bagi yang memakai 2 pieces macam kita pakai telekong sekarang kan Ustaz. Jadi sekarang ni kita tidak mempertikaikan perkara yang wajib tu, cuma nak menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang ni.
apakah kita walaupun memakai telekung yang dah memang tak nampak tengkuk, tak nampak leher pun, kita kena pakai lagi sarung di dalam yang menutup leher dan tengkuk kita. Kalau tangan tu kita pakai sarung tangan sebab kita pakai lengan pendek tak boleh, kita kena pakai lengan panjang, kita kena pakai sarung tangan supaya tak nampak. Itu yang dimestikan, diwajibkan pada ketika ini ke Ustaz? Okey. Satu lagi Ustaz, sikit je. Satu lagi, antara zikir dengan mengaji tu Ustaz, yang mana lebih berabdal, yang mana patut didahulukan dulu? Okey. Terima kasih. Okey. Seperti mana yang dalam bab pakai pemakaian telekung. Okey, pemakaian telekung ni dari sudut kalau tanya saya, maka saya lebih suka orang kata rujuk pada fatwa lah. Maknanya apa yang ada dalam fatwa tu itulah benarnya. Dan benda tu pun terdapat dalam disebutkan dengan jelas tentang aurat wanita dalam kitab dalam kitab Bughyah. Dalam kitab Bughyah. Dan disebutkan dengan jelas bahawa yang dikatakan yang dimaafkan kalau nampak aurat daripada bawah itu ialah daripada bawah kaki. Maka dia sebenarnya tengok pada konteks aurat. Kalau aurat lelaki, dia adalah antara pusat dengan lutut. Maknanya yang dikatakan bawah itu ialah kalau nampak bahagian bawah daripada lutut. Tapi kalau perempuan, wanita, dia punya aurat adalah keseluruhan badan, kecuali muka dengan tangan sahaja. Jadi dia sampai ke kaki itu adalah aurat. Jadi yang dimaafkan ialah apabila didapat dilihat aurat itu daripada bawah kaki. Itu yang sebenarnya. Okey, dalam dari segi konteks pemakaian telekung, jadi kalau kita tengok, kalau telekung tu besar, biasa kalau telekung tu dia punya tudung telekung tu besar, biasanya kalau kita angkat dia tak akan orang kata terbuka. Dia tak akan terbuka besar. Maknanya kat situ dia tidak akan nampak lah. Maknanya kalau daripada bawah dia tidak akan terbuka nampak. Dia kita kalau ada setengah-setengah orang dia pakai baju t-shirt kat dalam kan. Jadi kalau dia punya tudung telekung tu labuh, dia itu tak ada masalah. Dia yang jadi masalah ialah apabila tudung telekung tu dia singkat. Jadi bila dia angkat tangan akan terbuka. Terbuka bahagian bawah tu terbuka. Maknanya seandainya dilihat daripada bawah boleh nampak tangan dan sebagainya, boleh tak nampak lengan dan sebagainya, maka yang tu yang dikatakan tak sah. Sebab apa? Dia nampak aurat dia daripada, walaupun dia daripada bawah, tetapi dia bukan dia adalah kawasan bawah tu dia tak dikira. Dia yang dikira ialah bawah daripada kaki. Jadi kat situ kalau yang sebenarnya kalau kita nak pakai telekung sekalipun, pastikan kita pakai pakaian yang dalam yang menutup kawasan tangan kita. Sebenarnya pemakaian telekung ni dia adalah orang kata satu adat. So dia sebenarnya telekung ni dia adalah untuk menyempurnakan aurat. Dia nak menyempurnakan aurat dalam sembahyang. Kalau kita contoh, kalau wanita tu dia memang pakai tudung labu, lepas tu pakai jubah. Maknanya kalau sembahyang tu dia tertutup lah sampai ke kaki. Itu pun sebenarnya dah tak perlu dah pakai tak pakai telekung pun tak apa. Maknanya dia dari sudut aurat tu dah tertutup dah. Jadi dia nak pakai telekung tu dah untuk menyempurnakan penutupan aurat. Tapi kalau
kalau dia tak pakai, kalau contoh kalau tu yang kata tadi, kalau dia dalam dia pakai baju t-shirt dan sebagainya, kena pastikan kalau tudung dia tu kena besar lah. Ataupun kalau tudung dia pendek, maka dia kena bila dia nak angkat tu dia, ataupun kalau dia nak rokok tu, dia kena kepit sikit. Mana dia kena supaya tudung dia tu tak ke bawah. Supaya tudung dia tu tak terbuka lah. Wallahu a'lam. Yang tu terjawab ke ataupun masih belum faham? Yang saya nak jelas tu tentang menutup leher tu Ustaz. Menutup? Leher. Okey, Leher kan? Leher dan tengkuk tu kan? Dia kawasan tu ialah kawasan yang wajib ditutup lah. Maksudnya kalau dia terbuka, tak sah lah aurat. Maksudnya tak sah lah tutup. Aurat dia tu, maknanya kalau kita semayang, aurat dia ternampak lah. Maksudnya kena pastikan kalau pakai tu leher tu tak nampak. Telekung dah memang tutup kan? Telekung dah memang tutup. Muka kita semua tutup kan telekung. Telekung tutup lagi. Tapi disarankan lagi untuk menutup leher. Dia kalau yang bahagian muka tu dia dah ketat, tak perlu lah tutup leher. Tapi kalau kata dia kat sini yang menjadi isu yang sekarang ni ialah apabila dia oleh kerana dia nampak daripada bawah. Tapi biasanya kalau tudung telekung tu besar, biasanya dia tak akan ternampak leher tu. Dia tak akan ternampak. Kalau kata dia, andai kata orang tengok daripada bawah pun leher tu tak akan nampak. Tapi yang jadi isunya ialah telekung tu dia punya tudung telekung tu pendek. Macam pakai mini telekung lah Ustaz kan? Pakai mini telekung yang pendek. Kalau dah telekung lebih pada bawah lutut tu, kemungkinan dia punya leher tak nampak lah. Tapi kadang-kadang tu takut juga bila dia kembang sangat. Kalau ada macam ni, dia makan eloknya tangan pakai tangan panjang tu lebih selamat lah kan. Dan dalam tu yang tu je. Ya betul. Maknanya yang tu sebenarnya sebab tu sebenarnya benda ni adalah benda yang jarang disebut. Tetapi bila ada orang timbul isu, tapi benda tu juga dibawa kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor dan dijelaskanlah hukum yang sebenar. Tapi memang ada disebutkan tentang aurat hukum tersebut. Ini dalam kitab pun ada penjelasan tentang benda tu. Jadi kadang-kadang oleh kerana ada yang kesalahfahaman tentang maksud yang dimaksudkan yang dimaafkan kalau terlihat aurat daripada bawah. Yang tu yang tak jelas sebenarnya sebelum ni. Tapi bila dirujuk balik ada kitab. Kitab tu dia menyebutkan dengan jelas yang kalau dalam ialah yang melihat daripada bawah itu mengikut aurat. Maknanya kalau aurat dia bawah lutut, sebenarnya lelaki dia mesti tutup sampai bawah lutut. Maknanya tak boleh nampak lutut. Maknanya yang kalau terlihat itu adalah daripada bawah lutut. Kalau terlihat aurat daripada bawah lutut, maka yang tu dimaafkan. Tapi kalau wanita dia punya aurat dia keseluruhan, maka dia aurat ni sampai ke kaki lah. Maknanya yang dimaafkan ialah apabila aurat itu terlihat daripada bawah kaki. Benda Wan. Jelas tak? Yang apa? Soalan yang kedua tadi apa? Tak ingat. Yang mana lebih kita dahulukan, zikir ataupun mengaji? Okey. Bila antara Al-Quran dengan zikir. Antara Al-Quran dengan zikir, maka afdalnya ialah baca Quran. Afdalnya ialah baca Quran. Sebab Al-Quran itu adalah terjemahan daripada kalamullah. Artinya dia ada kaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zikir itu adalah lafaz yang kita sebut nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara kalam manusia dengan kalamullah,
Mana antara zikir lisan yang disebutkan oleh manusia dan juga zikir yang satu lagi ialah Al-Quran, maka Al-Quran tu lebih afdal lah. Tetapi dari sudut kepentingannya, dua-dua adalah perkara yang penting. Maknanya kita kena bagi masa untuk Quran dan juga kita juga kena bagi masa untuk zikir. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, kita tutup Ustaz Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Barakallahu fiq. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hadis hari ini dan beberapa soalan. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, beri kefahaman kepada kita hari ini. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ini. Ustaz, saya buat 2 heban kuliah yang masih berbaki 2 pada malam ini. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan kitab terjemahan Al-Qaulul Tam pada pukul 8 malam dan juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Noor 9.15 malam dengan kitab Ziarah ke Alam Barzakh dan bacaan surah Al-Mulk, insyaAllah. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekilafan. Yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa, segala kekurangan, kesilapan datang daripada saya yang bergila hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.